Fatihah 10 kali. Baca Fatihah 7 kali, baca selawat 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah tu tadi ni hadiah Rasulullah SAW daripada sekalian guru, dua bapa untuk nenek, orang dekat atau kita ada sekalian muslimat, baik hak hidup atau mati, dan semua Allah SWT jadikan juga khusus dan hibur bagi orang muslim taala insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala fi kulli lamhatin wa nafasin ala ma asnahu. Kita sambung pelajaran minggu depan. Kita mengenal diri dan wali Allah. Muka surat 30 ni, tajuk yang kelima. Tajuk yang kelima, muka surat 30 ni, kita mengenal diri dan wali Allah. Tajuk yang kelima, ahli nafsu radiyah. Cara kepada nafsu radiyah, nanti nafsu wali besar. Ahli nafsu radiyah. Tadi kita telah membicarakan nafsu mutmainnah yang memang sudah bergelar wali. Ini pula nafsu radiyah, iaitu nafsu yang memang wali makamnya, tetapi ia lebih tinggi daripada makam wali mutmainnah tadi. Jadi radiyah ni, makam wali radiyah ni lebih tinggi pada makam nafsu wali mutmainnah. Mana mutmainnah tu wali kecil, radiyah ni wali besar. Makam nafsu ini dinamakan radiyah kerana selain daripada ia berjaya mencapai
kejilahan dan kejenihan hati yang teguh itu, maka nafsu ini terpacok kejap kepadanya dengan perasaan keredaan pada segala hukumnya Allah. Mana bagi orang nafsu radiyah ni, ciri-ciri utama dianya hati dia tu sentiasa dalam keredaan Allah. Hati dia tu sentiasa meredai Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa-apa perbuatan Allah SWT atau apa-apa qada daripada Allah Taala, sama ada bala ataupun nikmat, dia tu sentiasa redha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mana redha dia tu sentiasa. Bukan senang hendak mencapai makom keredaan nafsu ini, kerana ia bukanlah umpama sebarang benda yang boleh disumbatkan ke dalam sarung qalbu. Jika tidak ada sifat-sifat kelakian yang benar, berhemah tinggi di dalam perjuangan mujahadah dan ibadat untuk mencapai makom nafsu mulia ini, sebagaimana mengikut cara kaedah sufiah. Jadi makom radiyah ni ataupun makom permulaan orang yang naik kepada derajah wali besar, maka sifat hati dia tu sentiasa, hati dia tu meredai setiap sesuatu daripada qada daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada zahir dan batin, sama ada perkara dunia dan akhirat, dia tu sentiasa meredai pada tiap-tiap sesuatu. Maknanya tak ada beza bagi mereka-mereka ni, sentiasa meredai Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam bala ataupun dalam nikmat, dalam suka ataupun duka, dia tak ada. Maknanya tak ada perasaan bala, nikmat, suka, duka, dia tak ada. Dia hanya ada perasaan dalam hati dia tu, hanya sentiasa redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada perasaan lain dalam hati dia tu kecuali perasaan redha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya perasaan yang melibatkan nilai-nilai makhluk, suka duka, kasih sayang, bala nikmat, tak ada di dalam hati-hati mereka. Hanya ada keredaan terhadap setiap sesuatu yang dijadikan ataupun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mereka-mereka ni sentiasa redha terhadap setiap sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, antara bala dengan nikmat tu ataupun miskin kaya ke, dia tu sentiasa dalam keredaan, tak ada istilah. Tak ada istilah kecuali setiap sesuatu tu adalah dalam keredaan, dalam hati dia tu sentiasa redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ya dia jadi sentiasa redha? Sebab Tuhan meredai mereka-mereka. Mana dia redha kerana Tuhan meredai kehidupan mereka. Mana dia beribadat pada Tuhan itu, siapa? Tuhan itu meredai.
atas tiap-tiap sesuatu yang mereka buat. Nak capai makam ni bukan senang. Bukan senang. Mana memerlukan mujahadah ya kuat. Dia bukan orang wali tu jadi wali selalu. Tak, maknanya mujahadah. Bila mujahadah tu lagi kuat, mana lagi tinggi kita dapat menaiki makam-makam. Macam-macam orang-orang wali dulu mujahadah. Kalau puasa ni mula-mula dia belajar puasa ni supaya kita puasa Ramadan. Mana buka sahur. Lepas tu dia buka dia sahur juga, maknanya dia buka, kalau dia makan sahur dia minum air. Dia tinggal sikit. Lama-lama dia buka puasa minum air, sahur pun minum air. Lama-lama 2-3 hari sekali. 2-3 hari baru makan nasi. 2-3 hari baru makan nasi. Sehingga 41 hari sekali makan nasi. Tu kalau dia mujahadah mengikut jalan puasa. Kalau mujahadah ikut jalan semaya pula. Start mula-mula kata 25 rakaat sehari sunat dia tak tinggal. Lepas tu dia tambah sehingga 100. Sampai 100 dah lebih. Kalau dulu, kalau Imam Malik masa dia umur 70 had tu. Masa tu kerana dia kena rotate, kena sebab ke raja, jadi kemungkinan dia uzur. Masa dia umur 70 tu 300 rakaat ya sehari. Maknanya kalau sedap lagi kat semacam Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Sebagaimana Nabi kata, kena tengok amalan yang paling comel, tengoklah Abdullah. Amalan dia paling comel. Sampai zaman Sayyidina Umar, Abdullah tak pergi masjid. Maisah ke rumah. Mazhab dia mai jemaah fardu kifayah. Bukan fardu ain, mazhab dia. Kena tengok dia lah pakai mazhab dia. Mazhab dia senang ya. Lepas Isya semaya sampai subuh. Tiap-tiap malam. Orang ni semaya sampai subuh. Tiap-tiap malam. Kita nak bangun pukul 5 ucap ke. Kawan. Dia semaya sampai subuh. Dia tak tidur, tak tidur. Tak tahu masa mana tidur. Tu sahabat. Tu kalau orang sahabat, lepas tu anak murid sahabat tu tabi'in. Anak murid tabi'in tu. Anak murid tabi'in. Macam imam mazhab tu semua tu tabi'in. Maknanya murid bagi murid sahabat. Sahabat tu ibarat tu imam mazhab tu murid bagi murid mana ibarat cucu. Jadi apa-apa yang sahabat katakan, cerita-cerita mengenai sahabat, contoh ke apa tu masih jelas dia terang. Masih jelas dia terang. Jadi ramai awal-awal Islam itu, mana sebelum pada 400 tahun hijrah, selepas 400 tahun hijrah tu, dunia mula masuk dalam pahaman i'tikad dalam hati orang Islam. Dia sebelum 400 tahun tu, semua tu i'tikad suci. Semua mereka ni i'tikad suci kerana kuat beribadat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya asas agama ni ibadat, sebab perkara yang paling tinggi dalam agama adalah ibadat. Perkara yang paling tinggi dalam agama adalah ibadat. Walaupun kita kata kita dapat takbir sebutir dunia ni dengan hukum Islam, tetapi urusan sebesar dunia ni sekalipun sama dengan urusan dia tu
menyamai 2 rakaat semaya sunat sahaja. Maknanya Nabi kata 2 rakaat semaya sunat duha tu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Maknanya kita perintah dunia dengan hukum Islam seperti dunia, lebih baik semaya sunat 2 rakaat tu lebih besar daripada kita mengaitah dunia dengan cara Islam. Pasal semaya 2 rakaat ni ibadat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perintah dunia tu dia panggil muamalah. Ibadat juga tapi muamalah. Mana kepada makhluk bawa kepada Tuhan. Mana hak ni teguh pada Tuhan semaya. Adapun kita perintah dunia ni dia panggil muamalah. Muamalah ni mana? Kita perintah dunia makhluk dengan cara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Apa orang politik? Orang politik kata dia usaha lebih besar sebab dia perintah negeri. Sebutin negeri dia perintah. Dah. Hak tu lah. Pokok dia kan lepas subuh duk bukan nak main tu dah lepas subuh duk percaya kedah. Dah. Duk menaruh pro. Dah. Hak setengah tu sampai biru mata-mata. Dah. Kuat nak ke. Hak setengah tu pula sampai kuat tekan sampai tu orang hijau. Tu mengaruh belaka. Sebab Nabi kata dah mana 2 rakaat semaya sunat menyamai lebih mulia daripada dunia dan seisi-isinya. Maknanya kalau kita perintah dunia dengan cara Islam, maknanya tak dapat menyamai 2 rakaat semaya sunat. Besar. Nak? Waktu dia tak apa nak semaya sunat ni. Tak besar pahala besar. Besar sih lalu kita tak pasal berat. Bukan bini. Besar pahala. Tetapi cara untuk kita sampai kepada darjah radiyah ni, ibadat kena banyak lah. Ibadat kena banyak. Ada seorang itu dia buat amal, start dia baca sikit-sikit Quran sampai habis sekali sehari Quran. Sekali sehari hingga berpuluh-puluh tahun. Nak sampai ke radiyah payah, tu pun maru mutmainnah, tu pun penghujung usia berdapat. Ada seorang tu dia bertahlil 70,000 sehari. 70,000 sehari tu. Tu pun di ujung usia baru dapat. Dengan alimnya, dengan ibadatnya di ujung usia baru dapat. Tu pun mutmainnah tidak radiyah. Masalahnya nak naik mutmainnah tu susah. Bila mutmainnah ke atas tu lebih senang sebab dia tak ada pedaya dah. Daripada nak lepas darjah mutmainnah tu susah sebab malhamah ni kebanyakan orang wali bila sampai malhamah ni dia akan lama. Maknanya sebab nafsu dia tu masih kecil, masih lemah lagi. Lama dia bermujahadah pada nafsu malhamah. Apabila naik mutmainnah tu senang dah. Tapi biasa mutmainnah tu ujung. Nak kita orang Melayu kohor tak kuat dah. Ngati lebih sikit sesaat lalu orang Melayu. Tak? Ngati lebih sikit sesaat lalu. Tapi kalau zaman itu seperti dunia awak mari kumpulan pasal lagi band gapo mari seperti dunia penuh, seperti stadium penuh senyap, tak ada seorang abuk pun kata sesak. Jadi maksiat tak sesak, ibadat sesak. Maknanya itikad atau pegangan orang Melayu terhadap agama itulah terpesong. Terpesong. Islam ya terpesong. Kerana jauh daripada ibadat.
Sebab dia tidak pergi ibadat. Dia pergi perkara lain daripada ibadat. Hak tu jadi sesat. Dia perkara yang utama dalam agama ni ibadat. Perkara-perkara lain tu samping. Maknanya utama hukumnya dalam agama adalah ibadat. Oleh itu tabiat orang yang makom ini adalah luar biasa. Mana tabiat dia luar biasa. Ia tidak takut pada bala Allah dan tak tahu gembira pada nikmat Allah. Maknanya pada nikmat dia tak suka, pada bala dia tak benci. Dah, kita payah. Tanda kita jauh bila nikmat kita pakai nuk dah. Nuk nikmat. Berapa gapo kalau bini nak comel. Kau reti nak pula lelaki nak kaya. Kau boleh engineer. Dah. Tu dunia tu. Bila dunia ada dalam hati kita, maknanya peluang kita untuk masuk syurga tu tipis kan. Enggak benda tu kita cari. Kalau jatuh bini nak comel. Tak. Tongek sikit. Nak kalau tino nak lelaki kaya. Kaya tu makhluk. Comel pun makhluk. Jadi orang saja siapa kepada darjah radiyah ni dia tak ada istilah makhluk. Mana? Dia kira setiap perbuatan Allah Subhanahu Taala tu dia redha. Redha ni dia terima baik. Apa tu yang buat walaupun comel, walaupun huduh pun baik, walaupun molek pun baik. Contohnya Nabi. Isteri dia yang bernama Hindu. Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nah, Ummul Mukminin Hindu. Mak kita lah. Mukmin bila isteri Nabi tu mak bagi orang Islam di akhirat. Hukum melon ni pun kalau dia ada kan salah tepuh. Tak batal semaya. Dia Ummul Mukminin mak kita. Jadi ngopak ke mak kita. Tu yang pendek itek kare. Isteri Rasulullah. Betul. Nah. Apa? Tu dan kereta maknanya hot tu hot uduh. Hot comel macam Hafsah. Anak saya Umar, comel. Enggak tu arak dan di kalangan tu arak tu dia comel, kat tu arak hot comel dah. Orang Melayu hidung tu kau comel pun nak gilah perpenyo tu nampak agak. Tak. Kecuali pakai style lain sikit. Kalau Melayu gak comel pun kau tengok perhatikan hidung nak gilah perpenyo sikit. Pasal dia orang Melayu. Tak. Okey wali tu nenek kita dulu. Tepuh dengan batu kau dengan berapa. Pakai topi. Tak. Jadi bagi orang yang siapa darjah radiyah ni tak ada buruk bagi dia. Hak tu hebat comel belaka. Dia bukan nampak makhluk tu, dia nampak tu Tu dia buat kerja. Bila dia tengok pada makhluk, dia tengok tu dia buat kerja. Jadi bila tu dia buat kerja, dia suka tu dia reta tu Ya kita bila tengok makhluk nampak makhluk. Bila nampak makhluk terhijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terhijab makhluk kerana Allah, kita terhijab Allah kerana makhluk. Tu beza kita. Tak ada ayat beriman. No. Masing-masing. Kuat iman. Dah serba besar jubah labuh. Tak. Tapi kan tanya usul ni tak bukan. Lah tak tersarung usudin mulai terpukul tu. Nak tolak pula usudin. Lagi pula. Bakal dia katanya yang ia tahu hanya keredaan pada Allah dan hukumnya. Bukan gentar gembira. Bukan gentar bahkan gentar
gembira atau bala nikmat adalah sama jua di sisi. Apa-apa ni semua dia tak ada beza. Bila sebut makhluk tak nampak pada hati dia. Hanya yang dia nampak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bala nikmat molek huduh comel buruk tak ada nilai di sisi dia. Hanya yang ada nilai adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia mereka ni sentiasa meredai pada tiap-tiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setahu kita tak boleh nak ada. Waktu kita ni orang awal sebab jauh. Mana nafsu radiyah ni derajah permulaan wali besar. Derajah permulaan bagi orang naik kepada derajah wali besar, daripada mutmainnah tu wali kecil. Radiyah ni wali besar. Wali besar derajah mula-mula. Jauh dengan kita tak. Kita tengok makhluk ada selalu. Kau tengok pitih ada nilai tu. Misalnya 10% lagu ni, 20% lagu ni, 1,000 lagu ni serah, 500 lagu ni serah. Lari dah. Bagi kalau ni hukum wali dia kupur. Tapi bagi hukum biasa pun lain dah, sebab kita berharap dengan makhluk. Berharap dengan makhluk ni dalam usuding lari sakit dah. Sebab harapan kita ni hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap dengan makhluk, malah segala masalah atau problem ke dunia sama saja di sisi orang-orang wali martabat ini. Bagi orang-orang wali martabat radiyah ni, masalah dunia besar atau kecil, sebelah ni Covid ke apa tu serupa. Ada penyakit yang tak ada penyakit serupa. Hidup mati serupa. Dia tak ada berani, tak ada takut, tak ada suka, tak ada luka, tak ada. Hanya redha. Hati dia tu sentiasa meredai. Hati dia tu bahagia dengan meredai setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada zahir batin, dunia akhirat. Mereka ni sentiasa meredai di atas tiap-tiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wang ringgit sama dengan daun kayu. Serupa daun kayu dengan pitih bagi dia serupa. Sebab sama-sama perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak beza. Dia nak tengoknya, sebab dia tahunya Tuhan je berbuat. Setiap bila Tuhan je berbuat tu semua tu indah berlaku. Tak, pitih pun indah, daun kayu pun indah, sapuh dalam pun indah. Sebab Tuhan je berbuat. Supaya kita gila kok orang lah. Tak boleh tengok ibu, tengok selipatan kau segada. Mereka ni, dia tak tengok makhluk, tengok Tuhan. Bila tengok Tuhan dia segar. Mana lupa dia akan makhluk. Kita tengok selipat, tak apa dah. Nak kalau boleh kecek semeja dengan bakal tua. Allah kau segar. Tak? Dia tak ada. Dia tengok selain pada makhluk Tuhan tu dia. Makhluk tak ada nilai. Sehingga susah seni dia tak boleh nak beza. Kaya miskin tak ada beza. Bukan tak ada beza, dia tak boleh nak beza. Sebab nyata bagi dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Biasa orang derajah ni
dia sampai ke tauhidil asma. Orang sampai ke tauhidil asma. Tak ada apa? Asma. Tak ada asma ni orang. Atau dia tak ada beza sebab dia duduk. Biasa orang duduk tak ada asma ni dia duduk dalam keadaan panu. Dia tak beza. Kalau dia tahu tu sehingga ke dia makan pun dia makan dia tak tahu rasa. Dia tak tahu rasa manis ke rasa masin. Dia makan. Cuma makan. Sebab hati dia tu berhadap pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berhadap pada makhluk. Ya kita ni nak sedap sama makan, kata kita berhadap pada makhluk. Dia tak. Sebab dia mujahadah pada makhluk terlepas dah. Nak menuju pada Tuhan dah pula. Kita ni menuju pada makhluk. Beza kan? Dia hati dia tu menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita menuju pada makhluk. Emas sama dengan tanah kering. Segala kesusahan biasa mengenai hal-hal kehidupan dunia bagaimana tak tahan dirasa oleh manusia awam, jauh sekali melekat di sari hati mereka itu bagaimana telah diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala. Maknanya Al-Quran ada cerita keadaan mereka ni, maknanya mereka ni sehingga tak dapat membeza ke keadaan makhluk. Keadaan makhluk susah seni, nikmat bala, semua bagi mereka ni serupa. Orang puji dengan orang hina serupa. Tak ada beza. Sebab hati dia tu sentiasa duduk pada maka radhiyallahu kerana terhadap Tuhan. Maknanya tak masuk makhluk. Makhluk ni tak ada masuk dalam hati-hati mereka. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang wali Allah itu tak pernah rasa ketakutan dan tak pernah rasa kerunsingan di atas mereka itu. Maknanya orang wali ni dalam hati dia tak pernah rasa rusing. Rusing tak pernah. Mana susah pun dia tak pernah. Takut pun tak pernah. Dia tak rasa takut pun tak ada. Rasa rusing pun tak ada. Rasa susah pun tak ada. Bahkan rasa lawan bagi sifat-sifat tadi tak ada. Senang pun dia tak rasa. Susah pun dia tak rasa. Serabut pun tak rasa. Lega pun dia tak rasa. Hanya dia rasa wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya biasa Rodiah ni orang duduk pada makam panu. Dia tak ada rasa. Tak ada mana pada makhluk tu. Mata yang menilik pada makhluk tu dia terbalik dah. Mata dia sebabnya bermula kita makhluk orang awal ni, mata yang menilik kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi buta. Mata yang menilik pada makhluk jelek. Jadi kita nampak makhluk. Mereka ni Rodiah ni dia terbalik. Mata yang menilik kepada makhluk jadi buta. Mata yang menilik kepada Allah Ta'ala tu jelek. Jadi kalau dia nampaknya Tuhan, makhluk tak ada. Sehingga walaupun dia aniaya oleh orang sehingga dibunuh ataupun dia tak merasai. Tak rasa sakit. Kalau dia makan dia tak rasa kenyang. Atau jangan letak sekarang habis. Pasal dia tak rasa kenyang.
Mana ni tak rasa makhluk, hanya dia rasa wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, hak dia rasanya Tuhan. Supaya kita ni, supaya kita lah ni kita rasa makhluk, dia rasa Tuhan. Kalau kita kalau dalam gawe dulu boleh tengok selipar tu segar. Dia lah kita. Boleh tengok Tuhan segar. Tak tengok Tuhan moyo. Tengok dengan mata hati, bukan tengok mata kepala, tengok dengan mata hati. Beza. Maknanya Tuhan kata bagi mereka ni la khaufun, tidak takut, alaihim atas mereka tu, walahum yahzanun. Dia tidak kerusing. Tak takut, tak rusing, tak gegap. Hak dia tahu Tuhan. Hak kalau dia takut ada juga. Dia takut Tuhan. Tu takut sungguh lah. Kalau takut Tuhan tu memang, kalau dia mari takut, memang dia takut sungguh. Mengapa hati mereka itu sampai begini sekali? Apa jadi macam tu? Jawabnya kerana nafsu mereka sudah terkikis daripada akar umbi ke semua sekali karak-karak yang cemar dan pula sinaran nur syuhud yang membawa mereka itu kepada mu'rifah. Maknanya segala sifat-sifat mazmumah tu ajik ria takabur semua asak deki dan dia kesumat kuat makan kuat minum kuat tidur dan sebagainya tu semua tu terkikis bersih daripada hati-hati mereka ni, dan pada hati mereka ni kedapat nur ataupun anwar ataupun asrar yang mana membawa mereka ni kepada syuhud, di mana mereka kedapat mu'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hati mereka ni. Dengan kata lain, hati-hati mereka ni hanya milik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya milik kepada Allah Taala, tidak milik kepada makhluk. Mana hati-hati mereka hidup dalam keadaan mu'rifat. Dia hidup dalam mu'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hati mereka ni sentiasa setiap saat tu sentiasa memandai ataupun menilik kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang bertalu-talu masuk ke dalam hati nurani, ia tetap wajah itu. Maknanya mu'rifat ni masuk dalam hati bertalu-talu. Maknanya memanjang sepanjang-panjang. Mereka ni sepanjang-panjang hidup dia tu di dalam mu'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang dapat mu'rifat ni bersama mana pahala dia? Orang dalam mu'rifat ni sesaat menyamai Lailatul Qadar. Kehidupan mana bersama orang wali. Apa hal dengan Nabi, apa hal dengan Rasul. Bagi orang wali, bagi sesiapa yang dapat mu'rifat walaupun sesaat, mu'rifat sesaat ni menyamai Lailatul Qadar. Qadar besar ibadat dia menyamai Lailatul Qadar. Sesaat Lailatul Qadar ni menyamai 80 tahun ibadat. 100 tahun ibadat. 80 tahun ibadat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni 80 tahun ibadat. Maknanya sesaat pada penghidupan seorang wali itu menyamai 80 tahun ibadat. Kita ibadat 80 tahun. Teguh-meneguh, tak makan tak minum, siapa makan. Menyamai baru menyamai satu saat.
dengan orang wali tu kan kepala banyak pergi ziarah kubur wali. Bila kepala banyak kita pergi kubur dia tu, mana kita seolah-olah kita tak ahli dia. Kita seolah kita buat amal seperti dia juga pada saat kita pergi. Ilmu ilmu alam, okey, ilmu alam di sekeliling mereka itu laksana cermin. Ia boleh mereka nampak Allah di dalamnya setiap ketika, bagaimana maka musyahadah terdapat di dalam al-ihsan pada umpama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ibarat dia tu Nabi kata ibarat mana setiap makhluk tu sebagaimana cermin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok makhluk tu nampak Tuhan. Tak. Kita tengok makhluk nampak benda. Tak. Tengok tino nampak comel. Tengok peti nampak lagu. Tengok nasi nampak kenyang. Tak. Tengok raja nampak besar. Tu kita. Tapi mereka ni tengok apa saja dia nampak hanya Allah Subhanahu wa taala. Hak tu dia maksum, tak dosa sebab dia tengok makhluk nampak Tuhan. Kita je dosa sebab tengok makhluk nampak makhluk. Walaupun tidak perkara maksiat pun, sebab kita tengok makhluk terhenti atas makhluk jadi maksiat. Walaupun tidak zahir batin. Ada pun mereka-mereka ni makhluk tu menunjukkan makrifat, membawa kepada makrifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil syuhud. Syuhud. Dia panggil syuhudul kasarati fi wahdah, syuhudul wahdah fi kasarah. Ada dua jenis perjalanan makrifat. Satu daripada Tuhan kepada hamba, satu lagi daripada hamba kepada Tuhan. Jadi setiap makhluk tu membawa kepada makrifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok makhluk tapi dia nampaknya makrifat dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok makhluk kembali kepada makhluk. Terhijab. Yang bila terhijab dosa. Sebagaimana Nabi kata anta budallah kana katarahu. Sama hadis lagi fa in lam takum tarahu fa innahu yaraka. Maksud dia nya hendaklah musembah Tuhan seolah-olah mung tengok Tuhan. Jika tidak seolah-olah Tuhan duk tengok mung. Tu dia dua makam. Kalau kita tengok makhluk tengok Tuhan tu makam mujahadah. Kalau Tuhan tengok makhluk makam majzub. Mana taraki ingat tadali. Taraki tu jalan mujahadah. Tadali tu ke bawah tu makam majzub. Maknanya Nabi kata membuat ibadat sehingga seolah-olah mung tengok Tuhan. Jika tidak mung tengok Tuhan, seolah Tuhan duk tengok mung. Masalah kita tak ingat langsung. Atau kita siasat tu tak ingat langsung. Lalai kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh lagi dengan apa Nabi kata. Sebab Nabi ayat tu kita sembuh sehingga kita dapat syuhud, makrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ni semaya pun tak kosong. Kalau semaya tak kosong, tempat lain kau tak kosong tak? Kau kan? Orang duduk depan Tuhan pun tak kosong.
depan makhluk lah. Kau tak kosong. Jadi beza. Makom ini digelarkan wali Allah di dalam martabat orang khawas. Ini baru masuk dia khawas. Mana wali besar. Khawas ni wali besar. Dan makom ini baru boleh diibarat mah bermutu lapis. Syurga memang terjamin di antara sifat-sifat kerohanian yang timbul daripada benih radiyah yang berwajah dan tetap mahal. Nilainya ini adalah sifat-sifat yang pertama zahid. Sifat dia tu zahid. Zahid ni hati dia tak terlintas pada makhluk. Kau tengok Ratu Jatik pun tak ada hati dia serah Syamil. Kau tengok orang bawa kereta besar senang hidup makan mewah pun dia tak ada keliru. Zahid. Mana hati dia tu tidak tergoda dengan dunia. Sikit abuk pun hati dia tidak tertarik dengan makhluk. Hanya tertarik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal mata hati yang menilik pada makhluk itu tidak padan. Hanya hidup mata hati menilik Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan makrifat. Itu kaedah dia. Zahid ini tidak tergoda dengan dunia. Dia ambil pitih orang dia ambil. Orang makan dia makan tapi hati dia tak ada. Pitih tu supaya bidang kayu. Serupa dia. Sebabnya dia bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahu kita wali tak wali kalau pitih. Kalau serah ada nilai tu tidak wali lagi. Maknanya orang wali ni bila kedapatan makhluk maka tiada nilai bagi dia. Mari Ratu Jatik pun tak Syamil. Tengok tahi lembu tu berjalan tak nampak uduk. Mari kau tak ada satu. Ada maknanya ada tak ada sama. Hanya bagi dia Tuhan saja yang wujud. Dia tengok. Dia tengok tu, dia tengok tidak tengok wujud, dia tengok wajibal wujud. Wujud yang sebenar. Wujud yang sebenar. Wujud yang hakiki. Hak tu hak dia tak nampak. Hak kita nampak ni wujud saja. Dia tengok tu wujud yang sebenar. Jadi bila dia nampak wujud yang sebenar, beza dengan kita sebab kita nampak wujud yang tipu. Kawan. Kalau kita lah ni hidup dalam kena tipu kan. Kau kan? Kalau lepas kena kita mati. Mati. Tak. Bawa anggota. Tak. Tak bawa. Tapi ada kita buat amal kan. Buat amal pakai betul 300 kau tak ada. Betul. Tak. Maknanya kita sendiri tipu diri kita. Kita tahu kita akan mati tapi kita tidak bersedia untuk mati. Ke mana? Soalan nombor 1, Marobuka, siapa Tuhan kamu? Wama nabiyuka? Wama imamuka? Wama dinuka? Soalan pertama semua tu dalam pengajian usuli. Berapa banyak orang tak mengaji usuli? Berok naik kitab usuli tak ada lalu orang atas masjid. Kalau tafsir hadis banyak. Sedekah hak kifayah. Hak padoan kita tinggal tekeh hak kifayah mana tu pun selesai dah program. Balik kuat. Dah. Selesai dah. Enggak. Bila selesai maknanya selesai sesat lah dalam agama. Hak padu kita tinggal. Apakah orang-orang je menolak ilmu usul ni?
Oh tu lagi benar. Oh tu ahli bid'ah nah. Orang taluk ilmu sudin ni dia tu masuk dalam ahli bid'ah. Supaya ngasih supaya ngawahabi. Maknanya tak sah nikah dan tak sah sembelih. Sebab dia ahli bid'ah. Walaupun kalau kita gilir walaupun negeri Islam, sembelih dia tak boleh makan. Ya. Akan nak makan juga cari berhati-hati. Maknanya kalau ke warung dia makan buah lah. Ya. Maknanya hati dia tu tak ada nilai. Makhluk. Itu sifat. Bukan tak ada nilai makhluk, tidak terletak pada hati dia makhluk. Sebagaimana saya nama kata, Abu Bakar kata, yang bisa derajat saya nama Bakar tu tinggi lagi. Tapi namanya orang Mardiah tu telah ada bayangan-bayangan sebagaimana Abu Bakar kata. Saya Abu Bakar kata jika terlintas pada hatiku sesaat tentang makhluk, nescaya aku menghukumkan diri aku orang kafir yang menyembah berhala. Ayatnya saya nak bakar ni tak pernah terlintas pada hati dia tu makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dia buat kira bercara tak akan fikir hati tu akan fikir makhluk. Hak luar kepada luar, hati hak dalam kepada dalam, tekad terhadap Tuhan. Luk tu belakang. Masalah kita lain tak kena luk. Tak. Mata nan kita padale gelu padi. Enggak tak nyogok. Tak hidup kau hidup apa susu tak ada. 10 tahun duk main sakti baru. Kan? Nak tarikh lagi. Sebab kita tani itu tak kena. Sebab kita gini, luk kita tak kena. Kita mendahului perkara ya. Kita mendahului perkara yang pada kifayah daripada perkara pada kita mendahului perkara yang sunnah melebihi perkara yang wajib. Atau jadi masalah. Jadi balik kuih. Atau itu panggil balik pai. Dan sifat yang keduanya ikhlas. Sifat kedua ikhlas. Mana apa-apa dia buat tu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Mana apa-apa dia buat tu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ada buat tu kerana sesuatu. Kerana tu ngulu nak mari ko, kerana diu nak mari ko, kerana sesuatu tak ada. Tak. Buat tu kerana malu kau orang tak ada dia lagi tu. Ataupun buat tu kerana ikut orang ada. Kalau dia buat tu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tengok Tuhan dia berbuat pada tiap-tiap sesuatu. Jadi dia buat tu kena berbetul dengan apa hak Tuhan nak. Ikhlas. Dia warung. Warung. Maknanya orang dia ni memang dia tak kena maksiat dah. Dia berpegang teguh pada hukum. Sebagaimana Imam Malik kak Ahmad bin Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbali hak pada hotel. Maknanya orang suruh kata Quran baru dah tak kodek. Quran baru apa kodek? Hukum yang suruh kata kodek. Bedah. Nak senang tak? Bedah. Kan? Sebab dia nampaknya tu dia tak ada urat. Dah raja suruh kata baru. Ada. Sebab mufti tak fatwa baru. Maka Imam Ahmad bin Hanbali kata baru. Ada. Hukum itu dia tak hukum mufti. Mufti masa dia pun ada juga. Apa mufti suruh kata baru. Tapi hukum kata kodek.
Maknanya orang wali tu apa kita Imam Bukhari. Daripada satu tempat kena hambak sama. Duduk puluh tahun yang hambak dem. Kau jangan bak kau pakai je Mana bukan agen jangan gitu pokok kerja dia ganggu dah agama. Nah, maknanya orang politik ni satu jenis bangsa yang suka ganggu agama. Nah, seni. Tak kira parti mana. Mana politik ni satu jenis bangsa atau stereotip manusia. Ya, atau homolog manusia yang suka ganggu agama. Mana-mana Pak mengajar mula-mula ramah. Orang mula-mula lagi orang politik. Lepas tu tok lebah. Lengah tok jahit. Bagus tok jahit. Tok jahit bagus. Sebab dia tahu dia tak reti, maka dia tunggu. Alhamdulillah. Mana ramai-ramai tu saya pilih tok jahit. Tok lebah tak pilih. Politik hok berpanau besok kecek apa politik tak pilih. Hok dia pilih tok jahit. Mana dia mereka ni memang warung. Mana berpegang teguh pada hukum agama. Walaupun dibunuh. Bagi nak mah dia siapa dia ni serupa bunuh dak pun. Nah, hidup dia pun dia tengok Tuhan, dah bunuh pun dia tengok Tuhan juga. Tinggal perkara-perkara asing. Perkara yang bukan kerjanya. Maknanya perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan agama dia tinggal. Kalau telefon lah ni, kalau orang wali dia pakai. Dia tak pakai. Habis orang mana pakai telefon? Anak murid dia dah bawa telefon anak murid dia banyak. Dia tak ada. Dia kata dia Tuhan nak beritahu juga. Siapa tolong dia kata. Dia Tuhan nak beritahu apa kita tak ada telefon pun. Tuhan siapa tolong kita. Seni dia pakai kan. Dia pakai sebab ada banyak perkara yang dibawa. Perkara daripada aliran yang bukan Islam dia tak pakai. Orang dia jadi. Kita tak boleh mau kita cuma kita ni taruh sikit kan dak. Cuma orang kafir duk garis ni tu kita dak garis tulen dak. Lain tengok kita ni salah dak lekan ni. Mujur salah. Kalau dak kiri jadi mati. Tu setengah tu duk main lopak mana. Pasal ada pun mereka ni dia kira jilo terus. Putih yang tiada petik sikit abu. Hati mereka. Tinggal perkara-perkara je bukan kerjanya. Maknanya dia boleh tengok antara benda jenis agama dengan tidak agama, berpandu kepada nur. Dia tengok melalui nur. Kalau perkara agama ada nur. Kalau perkara yang tidak agama dia nampak zulmat. Walaupun bercakap apa. Bila kita kecep perkara agama dia nampak sinar terbit ke mulut bercahaya. Kalau kita kecep perkara dunia dia terbit zulmat hitam. Dia tahu benda kita kecek tu betul walaupun dia tu kita kata jahil tapi dia tahu, dia tengok hakikat. Apa orang gila suka kita kata dia gila, dia kata kita gila. Siapa hak betul-betul gila? Sebab dia tengok hakikat. Tak, kita tengok kau no. Misalnya. Dia tengok hakikat. Macam dia tengok kita duk koyak cim gawe. Dak atau dia ingat ke cim gawe malam. Ngau malam meng. Dak. Dia tengok benda tu seperti gaya gambar depan dia berlaku. Niat kita tu zahir dia tu seperti gaya gambar. Jadi dia suka kita. Dak. Dia suka dia tengok hakikat. Hak kita semalam. Kita kata dia gila, dia kata kita gila. Tak siapa gila. Dak kau kita tu gila. Dak. Dia memang dia gila. Dia tak akal. Hak kita yang terlebih gila. Maknanya orang tak gila dengan orang gila ni
Gila orang tak gila tu lebih sikit pada orang gila. Lagu tu lebih kurang. Kita ni royak memang kesimpulan dia lagu tu. Maknanya berbanding orang gila dengan orang waras ni, orang waras ni gila sikit daripada orang gila. Hak tu dia waras. Nah. Bukan gila sikit, gila banyak. Nah. Marah. Maya Nabi surah apa kita rengai. Banyak gila. Yang kelima, tunai di dalam tepat ke hukum Allah, menepati apa dia buat tu, berpandu kepada nur yang dia buat tu. Maknanya sini bila silap dia nampak lalu zulmat, ejahlah. Oh dia tak dia tak hati-hati buat ni, dia tengok hakikat. Itulah dalam keadaan dia, maknanya kata-kata orang-orang ulama ni kata, bila terbuka hakikat ulama, nescaya tidak berkehendak kepada Rasul, bukan menolak Rasul. Maknanya Rasul ni guru bagi ngajar. Apabila kita terbuka hakikat ni mana? Apa hak Nabi royak tu melalui hakikat dulu baru ke zahir. Tapi dia tengok hakikat, jadi tidak berkehendak kepada Rasul, tidak berhajat, bukan menolak. Mana jika ditakdirkan Rasul tu tak ada, mereka ni boleh hidup dengan betul mengikut dasar agama. Sekarang dia tengok hakikat. Nah, bila terbuka hakikat ulama. Itu lagi tu, dia tengok hakikat. Jika benda betul, ada nur. Jika benda silap, ada zulmat. Lepas tu, kata-kata orang wali ke apa tu, kena tafsir malik. Jangan tafsir ikut bahasa ke apa, ikut keedah dia sebenarnya. Dan pula, orang yang tidak ahli dia tu, orang yang tidak ahli sufi tu, jangan cuba mentafsir kata-kata mereka ni. Akan jadi menyeleweng. Sebab mereka ni kata tu berdasar kepada perjalanan makrifat mereka. Perjalanan makrifat mereka. Yang keenamnya dan lain-lain lagi daripada sifat-sifat kerohanian yang tinggi. Orang wali pada makam radhiyah ini dapatlah ia mengecap nikmat sifat-sifat budi yang luhur atau sifat-sifat kerohanian yang tinggi ini di dalam setiap ketika. Maknanya mereka ni, dengan kata lain, orang sampai pada ijah wali, dia dapat dua syurga. Sebagaimana surah Ar-Rahman, "Faman khafa maqama rabbih jannatan." Surah Ar-Rahman ke surah Ar-Rahman? Faman khafa maqama rabbih jannatan. Mana bagi mereka ni mendapat dua syurga. Di dunia dia dapat makrifat pada Allah Subhanahu taala, di akhirat pun dia dapat makrifat pada Tuhan. Jadi hak nikmat syurga yang paling tinggi, sama ada mana-mana syurga pun, adalah makrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mana dia duduk dunia tu supaya dia dari syurga tu. Sebab nikmat syurga tu dia telah rasa. Cuma mati tak lagi. Dapat dua syurga. Mana di dunia pun syurga, di akhirat masuk syurga. Terus kita dapat nikmat syurga. Tak? Sebab makrifat sebesar-besar nikmat. Setara mana nikmat makrifat ni, kalau masuk dalam neraka pun, orang ada makrifat ni dia tak hanu. Dia tak akan rasa azab neraka. Tu Tuhan tak apa. Tu sebab Tuhan Nabi minta nak masuk neraka, umat-umat dia masuk syurga, Tuhan tak beri. Pasal masuk tak jadi apa.
Nabi masuk semua neraka. Nabi hari-hari masuk neraka. Dia cari umat dia nak topik tu. Kita tengok siapa. Tak, apa kita malah. Mung nasi. Topik. Mung gaji sikit selawat kakak. Kita tanya waktu topik. Ya fana ni kerana kita tak ada nur. Api neraka ni dia zulmat. Dia terlalu amat pekat dia tak. Api neraka ni wanita. Orang beriman ni dia ada nur. Jadi nur dengan zulmat ni musuh sama. Kalau kita kuat nur, pandai zulmat. Jadi kalau kita ada nur, masuk neraka pun tak apa, api pandai. Tak terasa. Kok masalah takut apa kita? Mati bawa dosa. Mana-mana neraka bagi dosa. Mana makin tu makin neraka hok paling enak dosa. Mana-mana dosa duk kita lah. Kawan. Maknanya mereka-mereka ni dalam setiap ketika tu dalam rahmat. Dia dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kenanya ahli nafsu mardiyah. Sekat ni dulu. Sekat nafsu mardiyah. Ni kita akan sambung minggu depan di hari dan waktu yang sama insyaAllah. Apa-apa soalan tengok dalam online, tengok tak ada soalan. Tengok. Saya utama. Bukan baca yang paling utama semasa ziarah kubur. Baca yang paling utama. Paling utama nombor satu Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Tu memang lah makan nak baca kena bismillah dulu dah. Baca utama ni kalau baca kita kena baca Fatihah, Yasin, Qul Allah, ayat kursi. Itu utama. Bagi orang jahil sini bawa Fatihah. Tehah pun tak betul. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu selain daripada tu tehah selawat istighfar. Kalau selain pada Quran. Kalau Quran Fatihah, Qul Allah, ayat kursi, Yasin. 4. Kita tak reti Quran. Balik pada zikir. Tahlil la ilaha illallah. Nak banyak lagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nak banyak lagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kilometer 1% Rasulullah. Lepas tu selawat. Mana-mana selawat. Lepas tu istighfar, astagfirullahalazim. Mana 3. Maknanya 3 zikir dapat jenis ayat Quran hak utama. Semasa ziarah kubur. Ambil hak mana kita minat. Lagi? Betulkah umur umat Nabi Muhammad umur umat Nabi tidak melebihi 1500 tahun? Apa? Betulkah umur umat kita umur umat Nabi ni tidak lebih 1500 tahun? 1500 tahun tak ada orang. Biasa umat Nabi Muhammad ni kata-kata tahunnya. Tapi ada kok umur umat Nabi lebih pada 1000 berapa lah ni kita 1400 dah. Jadi macam orang-orang dulu dia masuk zaman Nabi macam jin. Nabi Khaidi. Dia tu Nabi kita kok. Nabi apa? Nabi Isa. Turut Nabi akan turut Nabi kita kok. Nabi apa? Ilyas dia. Waktu umur. Nabi Ilyas. Jadi mereka ni semua tu setelah kedatangan Rasul, mereka ni sebab hukum Tuhan suruh turut syariat Nabi, maka mereka ni menurut syariat Nabi kita Muhammad SAW. Nanti ngomong mereka ni lebih daripada 1000
lebih pada 1000 tahun lah. Tapi orang kata ratus tu tak tahu. Ada jin juga, jin. Waktu zaman Nabi kita kena pekong tu, Nabi lari, dia sampai dia berhenti di bawah pohon kurma, jin dengar Nabi duk baca Quran, jin masuk, serta masuk Islam. Jadi jin dia mati kat kiamat. Jadi panjang umur dia lagi. Daripada Nabi dulu kan 1400 tahun lebih. Sampai ke akhir datang, sampai ke kiamat. Habis kiamat pun macam tak lama dah. Tapi tak tahu lah ada tak. Tapi lama tu dah. Lagi. Apabila seseorang itu berada pada tauhid zat, betulkah kelakuan dia seperti orang kurang waras? Ngagu. Tauhid zat orang kami bil mukammil. Maknanya sepenuh dari sepenuh. Dia tak ada. Dia tidak tahu waras tu, dia bagi dia normal berlaku. Kehidupan dia normal, tauhid dia pun normal. Maknanya hati dia zahir, dia boleh berhubung dengan orang banyak. Tapi hati dia tu sentiasa syuhud kepada Allah Subhanahu Taala, sentiasa dari syuhud. Jadi dia normal. Orang religius ni, orang tahu dia zat ni payah ni, kalau dia tukar, kalau dia ubah perangai, kita tak akan kenal. Tak ada tahu zat ni. Setengah ulama kata Nabi sorang. Tapi Nabi kata, tapi setengah ulama kata ada, tapi tidak seperti Nabi. Kita dapat tauhid zat tu tidak seperti Nabi, tapi bayangi ataupun photostat sebagai daripada Nabi, apa Nabi dapat. Dari tauhid zat ni kutubul luruh. Kutubul luruh. Mana kutubul luruh kat perkara ni berama ada rasa macam Habib Omar. Ada Habib Omar 10 kilo. Tak ada dah. Tak ada. Dia biasanya hok jadi 10 kilo ni, maknanya nampak macam kilo ni orang panu. Orang panu dia tak sedar diri. Dia sedar Tuhan saja. Jadi tapi dia tu waras. Jangan ingat tak waras, cuma zahir tu waras. Walaupun dia pakai cemang ke apa, bila dia semaya, dia pindah halal, dia tak semaya ni. Bila dia pindah halal, cuci automatik. Walaupun tubuh tu zahir. Kita kena reti hukum wali. Dia biasanya dia jadi macam rida tu. Orang dalam panuk tu tauhid asma. Sifat zat semua tinggi belaka dah, kamil belaka dah. Sifat kamil tu. Lagi. Bapa kalau kita buat amalan rasa macam cukup dah. Amalan ibadat kita buat, bapa boleh mai perasaan serba cukup dah. Bagaimana nak buat Ustaz? Perasaan serba cukup tu pertama pasal kita malah. Ambo dah tak tahu, tapi ambo rasa kita malah. Yang kedua kita rasa cukup tu panggil ujub. Waktu paling takut ni, paling ditakuti ujub. Kita rasa cukup kerana kita rasa ujub. Sebab banding dengan orang lain tak amal. Kita rasa kita amal. Waktu jadi ujub lah. Kita banding dengan orang. Dia dalam ibadat ni kita kena banding kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa aku sisi Tuhan. Jangan tengok. Kalau nak banding dengan makhluk boleh. Kita kena banding kita ni adalah pergi satu tempat. Kita ni adalah sehina-hina makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun berbanding dengan setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita ni lebih hina daripada dia lagi. Masalah setan terlaknat tu masalah dia dengan Tuhan, bukan masalah dia dengan kita. Masalah dia dengan kita mungkin yang lebih dia. Sisi Tuhan tak tahu. Kita tak tahu sisi rahsia sebab Tuhan ni rahsia. Tuhan ni banyak rahsia. Jadi kita tak tahu. Jadi dia rasa cukup tu kan biasa ujub, kita rasa cukup berbanding dengan ataupun sedap. Ataupun ujub ni dia rasa sedap. Dia rasa sedap, dia rasa lindung kerana dia buat amal. Sebenarnya bukan waris tu ujub. Atau berat. Mana ujub ni dosa besar.
Hok maknanya rasa hok mula-mula kalau lama sepuh hok mula-mula maknanya apa yang cukup pasal malas cukup lah. Kalau rajin tak cukup. Kalau malas 100 cukup lah. Malas. 100 tu banyak. Tak. Lagu tu lebih kurang. Lain-lain salah. Assalamualaikum tak. Waalaikumsalam. Bagaimana nak tahu Islam, iman dan ihsan yang rosak, dan bagaimana nak perbaiki Ustaz? Oh, senang nak tahu rosak tengok cabut skru tu rosak. Lecek ada skru juga Islam pun. Islam ni skru dia nombor 1 mengucap 2 kalimah syahadat. Mengucap 2 kalimah syahadat ni ilmu hak cara dia nya usudin. Kalau tak ngaji usudin tu rosak iman. Mana orang tak ngaji usudin ni orang rosak iman. Mana? Sebab iman ni mana Islam pun tu juga mengucap dengan syahadat. Mana kalau orang tak ngaji usudin tu dia rosak iman, rosak Islam. Dua-dua rosak. Sebab dua-dua hukum tu pakai belakang. Usudin pun ada, Islam pun ada. Yang kedua dalam Islam semuanya keteh wasi, maknanya rosak Islam. Keteh wasi. Cucu boleh dah, tapi teh wasi lagi. Blembet, tambah. Ataupun semaya tak sah, tambah juga. Oh, ni orang tua aja pun ada. Tidak bodoh kata dia malas lagi. Dia rasa dia panjang umur lagi. Apa orang tua? Nak tu lebar dia tak cara ambil semaya ke cara tafsir dia. Cara tafsir, cara hadis. Belah semaya. Belah masa berok tak tahu rukun. Masa berok tak tahu rukun, bukan nak sah ke mana. Lepas semaya, apa? Puasa. Tak? Puasa. Mana? Kalau puasa tak apa lekat tu, rosak lah tu. Islam dia. Lepas tu zakat. Kalau jenis zakat ni orang kaya. Bila sebab pitih ni satu kangan pitih ni kau banyak kau saya. Sehingga tak keluar zakat. Ada. Kan tak cara benda-benda tu mana rosak tu. Haji nak takut payah. Tak. Pola ni kerja muka tak boleh tahu. Tak boleh buat haji. Tak payah buat. Muka dia nak tanggung. Kawan. Ada agama boleh batal, boleh syoti agama. Tak ada. Agama tak boleh syoti. Sebab selagi agama ni hukum itu selagi ada Allah, selagi itulah ibadat kena teruskan. Tapi percaya COVID tu lebih kuat percaya Tuhan kan. Nak apa hadir. Begitu juga email tak ada maknanya balik pada usudin tu tak ngaji kodok usudin. Kalau tak ngaji usudin rosak email. Kalau ngaji tapi tak pandai tak apa. Tak rosak. Tak ngaji rosak email. Tak. Sebab bila ngaji usudin, dalam usudin pertama percaya Tuhan. Usudin. Percaya Rasul, usudin. Malaikat, usudin. Kitab-kitab, usudin. Qada, usudin. Hari kiamat, usudin. Kata ngaji usudin, out. Bak email tu. Bila email out, Gi 100 kali Mekah. Lepet dari Mekah. Tapi api. Tak. Kuat. Semua tak tahu Gi. Ke mana? Tengok palu tu au. Habis kaki sekerak. Kuat. Tawah Kaabah. Tak. Tapi tak ngaji suding. Au. Tak ngaji suding. Habis. Bila email penuh. Islam pun automatik. Sehingga semaya pun Tuhan tak terima. Dia tak kena Tuhan nak sembuh siapa? Nak sembuh nak kena apa boleh sembuh. Nak. Sembuh Tuhan betul kah? Ngok kayu.
Misalnya, dah tak kenal. Kau kan? Ini usudin. Jadi, maknanya iman ni bergantung pada usudin. Begitu juga ihsan. Bila usudin penuh, otomatik ihsan itu penuh. Bila ihsan penuh, banyak dosa-dosa besar yang kita tahu tak tahu. Sedangkan kita buat. Macam ni ujub, rio, takabur, sombong, hasad. Lagu mana tahu. Lagi cepat. Ada lagi. Apa maksud redha Allah? Apa maksud redha Allah? Maksud redha Allah senang ya. Nak tahu Tuhan redha, kita tu redha pada Tuhan. Kita ni tak sampai ada Tuhan redha sebab kalau bangun subuh tu dekat-dekat nak syurga bawang. Tak. Semaya subuh tak saya sama. Redha Allah ni maknanya Tuhan redha, Tuhan suka. Tuhan suka kita. Tanda Tuhan suka kita, kita suka Tuhan. Tanda kita suka Tuhan, kita suka pada hukum-hukum Tuhan. Kita suka pada qada dan qadar Tuhan. Hukum utamanya qada-qadar tu bab makhluk. Lepas tu hukum-hukum syar'i kita suka. Dan kita suka pada ibadat. Tanda Tuhan redha tu. Kita suka pada ibadat. Kita cinta kepada Allah dan Rasul. Cinta Tuhan banyak zikir, cinta pada Rasul banyak selawat. Ya kita kira kita berapa kali sehari zikir, berapa kali selawat. Banyak tu redha kita. Mana tengok pada ibadat, itulah redha kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lagi. Tak ada. Outline? Tak ada. Bodoh. Apa sih? No, tak boleh tanya. Tak boleh tanya. Tak boleh tanya. Suruh tanya, betul. Tanya dah. Kau masih ada tanya? Tak ada. Ambil rasa. Sekali lah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jamilan hamdan wa syukran lil qabli lana min da'imin min Allahumma inni as'aluka min jannati Sallallahu alaihi wa sallam. La ilaha illa anta Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal rajal maka asal maka kullu wa azabna wa syarafna wa biyasana wa ta'asirkum ya hayyu ya qayyum. Ya ta'ala Allah min atil qudus wa daiman abana sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma zakana sana ada mimma ka fi jamal Allah salatan azna Allahumma min baladan haram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.